Baik, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Baik, sebenarnya video ni saya sudah buat di Facebook, tetapi saya buat khas sekarang ni untuk YouTube. Ya. Jadi topik perbincangan kita hari ini, tajuk dia adalah PH atau Pakatan Harapan akan hilang banyak kubu separah kuat, dan Barisan Nasional atau BN akan hilang banyak kubu kuat. Jadi itulah topik kita hari ini. Jadi sepintas lalu ya saudara-saudari, kalau anda lihat kebelakangan ini, media hanya menumpu kepada Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Jadi sesiapa yang berfikiran waras dan logik tahu bahawa ini adalah satu konspirasi. Sebabnya tak mustahil ya, bila ada perbincangan penganalisa dan sebagainya, dia tidak mahu sebut GTA atau Pejuang ya. Sedangkan Pejuang atau GTA di bawah logo Pejuang bertanding 121 kerusi. Begitu juga penganalisa politik, mereka yang membuat ramalan ya. Kita lihat ceritanya BN-PH-PN, BN-PH-PN, tak ada cerita GTA. Saudara-saudari, saya ni saintis dan saya memang cukup kenal dengan kaedah-kaedah statistik. Malah saya amat baik dalam beberapa kaedah statistik. Jadi bila kita ada satu ramalan dan kita memberi soalan-soalan atau menggunakan instrumen tinjauan tertentu, dan kita tidak melibatkan satu-satu komponen besar di dalam satu tinjauan itu, maka semestinya ramalan sudah menjadi cacat dan tidak boleh diguna pakai. Ya, contohnya apabila saya datang kepada anda dan saya beri 3 pilihan. Adakah saudara-saudari nak pilih BN, PN atau PH? Sudah semestinya jika anda adalah seorang peminat Pejuang sebagai contoh, anda tidak boleh beri pilihan itu kerana ianya tidak ada. Dan jika anda bertanya kepada saya mengapa tak ada Pejuang sebagai pilihan, dan saya kata sebab Pejuang tidak akan menang, jadi saya sudah mempengaruhi anda. Itu akan mencacatkan lagi tinjauan. Jadi kesimpulannya, disyaki sebenarnya ramalan-ramalan ni pada ketika ramalan tinjauan dibuat, sebelum ramalan diambil atau dibuat, sudah ada berlaku usaha untuk tidak memberikan GTA sebagai satu pilihan. Jadi saudara-saudari, saya pun ada membuat ramalan dan saya pun ada membuat banyak tinjauan. Dan tinjauan-tinjauan saya ni bukannya berat sebelah, malah saya sentiasa mewar-warkan. Jadi anda tahu, bila anda baca komen-komen penonton, anda tahu ada ramai peminat Perikatan, Pakatan, Barisan maupun Pejuang yang menonton siaran-siaran saya. Jadi apabila saya mewar-warkan dan saya memberi link kepada terusnya saya dalam membuat platform untuk anda mengundi, anda boleh lihat sendiri tidak ada unsur-unsur berat sebelah. Malah saya memberikan anda peluang untuk mengundi, walaupun anda Perikatan Nasional, walaupun anda Pakatan Harapan dan sebagainya. Ya, dan keputusan tinjauan yang kami dapat, ya, yang dimulakan pada 2 November adalah bila kita bercerita berkenaan dengan parti pilihan rakyat, 2 parti mendahului, iaitu Pejuang dan PAS. Pejuang 37% di tangga kedua dan PAS mendapat 41% di tangga pertama. Dan duduk di tangga ketiga adalah Bersatu, tetapi hanya 8%. Manakala itu PKR menduduki tangga keempat baru 5%, dan UMNO menduduki tangga terbawah 3%. Ini menunjukkan sebenarnya Pejuang disisihkan oleh media, dan ini disengajakan. Berdasarkan maklumat risikan yang telah saya perolehi, memang ada arahan kepada saluran-saluran media tertentu untuk senarai hitamkan Pejuang dan GTA. Ya, sebabnya ada ketakutan terhadap pengaruh Pejuang dan TUN. Saudara-saudari, akan berlaku ya undi dendam terhadap UMNO. Undi dendam ini akan berleluasa di dalam UMNO, malah
ramalan saya 3 bulan lepas bahawa akan berlaku boikot dan sabotaj besar-besaran dalam Barisan Nasional ternyata sah, sedang berlaku. Semestinya undi dendam ni perlu mengalir ke parti-parti Melayu Islam yang lain. Atas sebab itulah Pejuang dan PAS duduk di tangga pertama dan kedua dalam tinjauan saya yang merupakan undi anda, bukan undi saya. Ya. Jadi, saudara-saudari, saya rasa sudah berlaku konspirasi. Berdasarkan maklumat sumber risikan pun memang ada konspirasi untuk senarai hitamkan Pejuang dan GTA. Dan berdasarkan juga sumber-sumber yang sama, yang memang sememangnya boleh dipercayai, di beberapa kawasan di wilayah persekutuan dan di kawasan-kawasan lain di negara, sudah ada tanda-tanda jelas Pejuang akan menang. Salah satu daripada kawasan ini dijangka Pejuang menang ialah Titi Wangsa, di mana Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan melawan atau menentang Khalid Samad. Ya. Dan saudara-saudari, saya nak juga kongsi dengan anda bahawa terdapat maklumat bahawa Pakatan Harapan akan hilang beberapa kubu separah kuat dan Barisan Nasional akan hilang banyak kubu kuat. Ya. Jangan apabila orang bertanya kepada saya, tapi macam mana Anwar kata ada gelombang harapan dan sebagainya. Itu bukan gelombang harapan, itu gelombang palsu. Itu bukan gelombang reformasi, itu gelombang propaganda. Sebenarnya Anwar hanya mewar-warkan satu atau dua ceramah yang dibuat di kawasan kubu kuat Pakatan Harapan. Dan kemudian mewar-warkan, kononnya media yang pro Pakatan Harapan mewar-warkan, ada gelombang Pakatan Harapan. Ya. Anwar lupa cerita, ada tempat-tempat dia pergi berceramah tak sampai 50 orang yang turun. Sampai ada peniaga yang dah siap sedia, kononnya ramai nak datang, mereka menjadi frust. Ya. Dan ramai, hampir semua calon-calon Pakatan Harapan tidak dapat sambutan dalam ceramah termasuk Mat Sabu. Termasuk juga calon-calon DAP. Tetapi kalau anda lihat page Pakatan Harapan, ceramah-ceramah calon-calon ini tidak diwar-warkan. Hanya diwar-warkan 2-3 tu je yang ramai penonton. Saudara-saudari, Tun Mahathir pun ada buat beberapa ceramah, beratus orang, malah lebih 1000 orang pun ada. Tetapi Tun tidak bising. Dia bukan jenis suka war-warkan. Tidak ada gelombang harapan, tidak ada gelombang reformasi. Pakatan Harapan dijangka hanya akan dapat antara 59 hingga 62 kerusi berdasarkan ramalan yang diperolehi. 56 hingga 61 kerusi. Manakala Barisan Nasional hanya dijangka mendapat 29 hingga 32 kerusi. Ya. So, kalau nak cerita pasal propaganda ni, Anwar memang terkenal dengan propaganda. Dia dah berdekad lamanya mendakwa berulang kali ada majoriti. Sampai hari ini tidak pernah sekali terbukti ada majoriti, malah terbukti semuanya penipuan. Termasuk penipuan kononnya pada 16 September dulu, beberapa tahun dulu tu dia nak tawan Putrajaya. Ya. Ini memang terkenal, Anwar terkenal dengan semua penipuan ini. Perang saraf, perang propaganda ini. Kerana terdesak kemaruk nak jadi Perdana Menteri. Hakikatnya, esok bagi mereka yang terlalu percaya kepada ramalan-ramalan pihak-pihak ni yang berat sebelah ni, mungkin anda akan terkejut. Ya. Jadi itulah yang saya nak kongsi bersama anda. Dan malam ini saya akan ada satu live bersama Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan. Jadi saksikan live itu di kedua-dua Facebook Regi J. Siri Taudin dan juga YouTube Regi J. Siri Taudin. Jadi sebelum saya akhiri, ada apa-apa soalan? Adakah saya tertinggal apa-apa? Rasa tidak ada kot. Tidak ada kot. Ya, baik. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.